Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia daripadanya dapat kita pada malam ini kita meneruskan perbincangan kita mengenai kitab Qanun Jenayah Syariah. Dan sekalian, kuliah kita yang lalu pada 25 hari bulan 9 yang lalu, hari ini 24 hari bulan 10. Baik. Bulan sudah kita baca beberapa tajuk. Antaranya ialah perkara 21 berkenaan dengan liwat dan 22 berkenaan dengan musahaqah, yakni perhubungan di antara perempuan dengan perempuan, musahaqah. Dan musahaqah ni mungkin dalam istilah kita yang dalam LGBT itulah, lesbian, bisexual, apa tu, transgender dan sebagainya tu. Dalam bahasa Arab, musahaqah ini antara perempuan dengan perempuan. Malam ni kita sambung yang seterusnya. Mendatangi haiwan. Mendatangi haiwan. Tuan-tuan sekalian, ini para ulama kita dia menyediakan penyelesaian hukuman-hukuman jika adanya berlaku perkara yang sedemikian. Kira-kiranya kalau kita nak fikir secara logik, tak munasabah. Munasabah ke? Kan? Munasabah ke? Kalau kita fikir logik kan? Tapi mungkin ada, mungkin sudah berlaku, mungkin pernah berlaku. Maka inilah hukumannya dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan. Seseorang yang mendatangi haiwan tidak boleh diistilahkan sebagai orang yang berzina. Perbuatan mereka ini bolehlah diistilahkan sebagai suatu perbuatan yang haram dan keji yang wajib dijatuhkan hukuman takzir. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, pihak pemerintah harus mengadakan satu peruntukan untuk hukuman bagi orang-orang yang mendatangi haiwan ini. Saya tak pasti dalam kanun kita ada ataupun tidak, dalam penal code kita. Tapi saya rasa macam pernah baca perkara ini yang berlaku di luar negara. Baik. Jadi itulah. Jadi dalam Islam tidaklah diistilahkan sebagai orang yang berzina, tetapi perbuatan mereka ini diistilahkan sebagai satu perbuatan yang haram dan keji yang wajib dijatuhkan hukuman takzir. Jadi hukuman takzir ini terpulanglah kepada pemerintah, kepada kerajaan untuk mengadakan apa-apa hukuman yang sewajarnya. Baik. Yang ke-24, perkara 24
bersetubuh dengan orang yang telah mati. Ini pun terbaca tajuk ni pun ish kan. Lelaki yang mensetubuhi perempuan yang telah mati, yang bukan isterinya, tidak boleh diistilahkan sebagai melakukan perzinaan. Tidak boleh diistilahkan sebagai melakukan perzinaan. Tetapi lelaki itu wajib dikenakan hukuman takzir. Ini pun kalau fikir munasabah, tak munasabah juga. Tapi inilah para ulama telah menyediakan apa ni, jika berlaku. Tak berlaku tak apa. Tak berlaku tak ada masalah. Tapi bila berlaku ada penyelesaiannya. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian banyak jugalah perkara yang kadang-kadang berlaku ni kita fikir sampai begitu sekali. Mungkin tuan-tuan terbaca, saya memang baca satu berita di mana seorang bayi yang meninggal di sebuah tempat pengasuh. Dan bila bayi ini meninggal, dia sorok dalam peti sejuk, dalam freezer. Dia sorok dalam peti sejuk. Kira munasabah pun macam tak munasabah juga kan. Tapi itu dah berlaku. Itu sudah berlaku. Saya ingat kes ini pun sudah dibicarakan dan sudah dijatuhkan hukuman kepada pelaku itu. Inilah. Jadi lelaki yang mensetubuhi perempuan telah mati yang bukan isterinya tidak boleh diistilahkan melakukan perzinaan. Tetapi lelaki itu wajib dikenakan hukuman takzir. Itu bagi lelaki. Perempuan yang memasukkan zakat lelaki yang telah mati. Tadi lelaki, ini perempuan pula. Dalam farasnya juga tidak boleh dikira sebagai berzina. Tetapi perempuan itu wajiblah dikenakan hukuman takzir. Ini tuan-tuan sekalian nak bincangkan sama ada mereka ini boleh dijatuhkan hukuman hudud atau tidak. Kerana zina ini sebagaimana yang telah kita baca sebelum ini, kalaulah yang belum kahwin maka dirotan dengan 100 rotan, dan kalau yang sudah berkahwin maka hendaklah direjam sampai mati. Jadi macam mana kalaulah melakukan hubungan dengan haiwan? Macam mana kalau berlaku hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia? Itu dia punya rentetannya, dia punya signifikannya. Dia punya yang berkenaan dengan hal-hal yang sedemikian. Jadi lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam perkara yang di atas, ceraian 1 dan ceraian 2, wajib dikenakan hukuman takzir. Tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Melakukan persetubuhan dengan orang yang telah mati adalah dianggap sebagai tidak bersetubuh. Disebabkan tubuh badan orang yang mati itu tidak boleh lagi digunakan. Dan perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang tidak menaikkan nafsu dan syahwat keinginan. Ini dia punya huraiannya.
Dari segi hukumannya ialah hukuman takzir, sama ada kepada lelaki atau perempuan. Yang ke-25, perkara 25. Lelaki atau perempuan yang Islam tajuk dia bersetubuh dengan orang gila. Itu tajuk dia. Yang 23 tu haiwan. 24 orang mati. 25 orang gila. Bersetubuh dengan orang gila. Lelaki atau perempuan Islam yang baligh dan berakal. Lelaki atau perempuan Islam yang baligh. Ini ada takrif baligh. Ada umurnya 15 tahun ataupun sudah bermimpi, ataupun bagi perempuan telah datang haid. Ini takrif baligh. Dan berakal. Ini syarat untuk dikenakan sesuatu tanggungjawab. Syarat untuk dikenakan sesuatu tanggungjawab ialah berakal. Kalau tak berakal, maka tak dikenakan tanggungjawab. Tak ada akal. Tak berakal, tak ada tanggungjawab. Lelaki atau perempuan Islam yang baligh dan berakal yang melakukan persetubuhan dengan orang gila yang bukan isterinya. Orang gila yang bukan isterinya. Dan sekalian, kadang-kadang gila ni dia ada peratus-peratus juga kan. Dia punya tahap-tahap dia. Tahap gila itu. Orang gila yang bukan isterinya atau yang bukan suaminya adalah diistilahkan oleh hukum syarak sebagai orang yang melakukan perzinaan. Jadi mengikut hukum syarak, kalaulah dia melakukan perzinaan dengan orang gila, maka dia diistilahkan oleh hukum syarak sebagai melakukan perzinaan. Sama juga berzina dengan tak gila. Berzina dengan orang gila sama dengan berzina dengan orang gila. Berzina dengan orang gila sama hukumannya seperti berzina dengan orang yang tidak gila. Orang yang siuman. Kadang dia tidak gila betul. Tapi dia memang apa nak boleh pakai lah. Duduk berjalan, ikut tepi jalan. Duduk berjalan, pergi mari. Yang tu gila. Jadi hukumannya ialah wajib dikenakan hukuman hudud ke atas orang yang berakal. Jadi orang yang melakukan perzinaan dengan orang gila tadi wajib dikenakan hukuman hudud ke atas orang yang berakal. Yang gila tidaklah. Sebab dia gila. Gila tak payah buat apa. Gila semayang pun tak payah. Puasa dan sebagainya dia tidak ada tanggungjawab. Sebab dia gila. Yang kita ni yang ada tanggungjawab ini, ada taklif ini kerana kita adalah orang yang berakal. Jadi wajib dia kenakan hukuman hudud ke atas orang yang berakal itu, iaitu direjam sehingga mati bagi orang yang
muhsan. Muhsan ini orang yang telah berkahwin. Dan disebat 100 kali sebatan serta di luar negeri selama setahun bagi orang yang ghairu muhsan, orang yang belum kahwin, sebat 100 rotan, dirotan dengan 100 rotan. Dan bagi orang yang gila tadi dibebaskan daripada sebarang hukuman. Jadi yang tak gila tadi dikenakan hukuman sebat 100 rotan. Manakala yang gila tadi tidak ada apa-apa hukuman. Jadi inilah tuan-tuan sekalian, hukuman ke atas orang-orang yang melakukan perzinaan dengan orang gila. Sebagaimana yang saya selalu sebut, kadang-kadang bila kita dengar hukuman sebat ini 100 rotan, kita rasa banyak, memang banyak 100. Tetapi itulah dia punya tahap rotan itu, arah rotan itu adalah jauh lebih ringan daripada rotan yang dikenakan pada hari ini. Rotan syar'i ini jauh berbeza dengan rotan yang dilakukan di penjara kita pada hari ini. Bila yang melakukan apa-apa saja kesalahan tidak dikenakan sebarang hukuman. Orang yang gila yang melakukan apa-apa saja kesalahan tidak dikenakan sebarang hukuman. Udah gila, nak hukum apa? Kan? Itu dalam setengah-setengah kes tuan-tuan sekalian, kalau di mahkamah kita hari ini, kalaulah ada dalihan. Kalau di mahkamah dia panggil dalihan. Mana untuk mengelakkan hukuman, ya berdalih. Dalihannya ialah dia ni kurang sioman, dia ni gila dan sebagainya. Maka dalam hal ini mahkamah akan perintahkan untuk berada di mana-mana institusi yang merawat orang gila ini untuk satu tempoh. Untuk tengok dia ni gila betul ke, gila ataupun tak gila. Kalau duk mancing dalam baldi itu memang jadi gila lah. Kan. Tapi itulah, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, idea ataupun kata-kata orang-orang yang gila ini pun kadang-kadang boleh pakai juga. Macam ada satu cerita, satu orang dia punya kereta dia pancit dekat dengan hospital gila. Sepagar dengan hospital gila. Wad gila. Jadi bila dia buka skru kemudian nak pasang balik. Skru nak pasang balik, skru tadi jatuh dalam parit. Tak jauh daripada tempat kereta pancit tadi. Jatuh, keempat-empat jatuh. Macam mana nak pasang balik? Skru jatuh. Jadi jenuh dia usaha untuk ambil skru tadi. Iwak gila. Ini ceritalah betul tak betul saya tak pasti. Tapi ini idea orang gila. Jadi dia kata, dia tanya orang tu, apa halnya? Skru jatuh. Dia kata, cik buka je skru yang 3 tu, 3 tayar lagi tu yang ada tu, satu pasang tempat skru yang hilang tadi. Ambil belakang satu, depan kiri satu, boh.
Jadi semuanya ada 3 belakang. Semua tayar, semua roda tu ada 3 belakang skru. Jadi cik ambil yang tu, pasang. Bodoh. Dia kata kat orang tu. Kemudian dia kata pergi kedai, beli 4, pasang balik. Jadi kalau sekadar nak lari 70-80 tu dengan 3 skru, rasanya macam boleh kot. Tambah-tambah kalau kita petang-petang ni jam ni rasa tak ada masalah kan. Jadi itulah. Itu idea dia. Idea orang gila. Boleh pakai ke? Boleh pakai. Dia nak cari apa ni, nak ambil dalam parit tu, nak terjun, nak kait, susah. Kan? Dia ambil satu, bos tadi jadi 3. Jadi semua tayar tu ada 3 skru. Jadi dia kata lepas ni, sudah tu pergi kedai tayar, beli skru, pasang balik. Bodoh sekali lagi. Jadi itulah. Jadi, maknanya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang, betul. Kita pun fikir, betul lah. Jadi itulah. Jadi orang-orang yang gila yang melakukan apa-apa saja kesalahan tidak dikenakan sebarang hukuman kerana hukum syarak itu adalah tertakluk kepada orang-orang yang mukallaf, iaitu orang-orang yang akil baligh. Orang-orang yang mukallaf. Tuan-tuan sekalian, mukallaf, kita ni orang yang mukallaf. Orang yang ada tanggungjawab. Orang yang ada tanggungjawab. Kena semayang, kena puasa, kena zakat, kena haji dan sebagainya, kita ni ada tanggungjawab. Itu namanya orang yang mukallaf. Orang gila tidak mukallaf. Nabi SAW bersabda, Rufi'al qalamu an thalathatin anis sabiyyi hatta yahtalim wan naimi hatta yastayqiz wal majnun hatta yafiq. Rawahul Bukhari. Yang maksudnya Allah tidak akan menyiksa 3 golongan manusia, iaitu kanak-kanak sehingga ia baligh, orang yang tidur hingga ia bangun dari tidurnya, dan orang yang gila sehingga ia sembuh daripada gilanya. Jadi 3 golongan ini Allah tidak ambil, Allah angkat pensel, Allah angkat kalam. Rufi'al kalam ni diangkat pen, maknanya tak tulis. Angkat pen tu tak tulis lah. Kalau saman itu maknanya pen tu menulis. Tapi kalau pen duduk dalam poket, itu rufi'al kalam, diangkatkan pen itu. Tak tulis saman, tak kenal lah. Allah tidak akan menyiksa 3 golongan manusia, iaitu kanak-kanak hingga ia baligh. Kanak-kanak hingga baligh. Kanak-kanak tidak dikenakan apa-apa tanggungjawab sehingga mereka akil baligh. Orang yang tidur hingga ia bangun daripada tidurnya. Orang yang tidur sehingga ia bangun daripada tidurnya, dan orang yang gila sehingga ia sembuh daripada gilanya. Jadi inilah perkara 25 yang mana disebutkan dalam perkara ini bahawa seseorang lelaki atau perempuan yang melakukan hubungan dengan orang gila, maka hendaklah dikenakan hukuman hudud, iaitu hendaklah direjam sampai mati bagi yang sudah berkahwin. Manakala yang belum berkahwin, hendaklah dirotan dengan 100 rotan. Perkara yang 26. Bersetubuh dengan orang mahram. Bersetubuh dengan mahram. Tuan sekalian,
kita ada mahram dan juga bukan mahram. Orang yang mahram maka adalah haram berkahwin. Berkahwin ada dua, pertama haram sementara, yang kedua haram sampai bila-bila. Kahwinan ini haram sementara dan juga haram sampai bila-bila. Haram sementara contohnya adik ipar, adik isteri kita, adik isteri. Lagi mana kita berkahwin dengan dia, maka haram berkahwin dengan adik ipar. Tak boleh bermadu dengan adik ipar. Kalau sepupu tak apa. Isteri pertama dengan isteri kedua sepupu, itu tak ada masalah. Tapi kalau yang pertama dengan kedua adik-beradik, itu tak boleh. Haram. Haram sampai bila? Haram sementara. Sama ada isteri yang pertama tadi cerai ataupun meninggal, maka harus berkahwin dengan adik ipar. Ini ada istilah kita kan? Apa istilah kita? Salin tiko. Pasal dulu-dulu pakai tiko. Kalau hari ini salin tilam. Hari ini salin tilam. Dulu-dulu pakai tiko jangan tidur. Ini dulu-dulu. Salin tiko. Dan memang ada berlaku kan? Ada berlaku dalam masyarakat kita. Dia meninggal isteri, kakaknya dan adik yang belum berkahwin, maka terus kahwin dengan adik. Jadi dengan anak-anak pun mudah. Kan? Anak-anak pun panggil sama dengan sebagaimana dia panggil kepada arwah ibunya. Kalau ummi, mama samanya. Tak payah panggil moksu. Setengah-setengah tempat isteri ayah yang kedua ni panggil lain kan. Jadi itulah. Sampai bila-bila? Haram sampai bila-bila? Haram mu'abbad. Ini anak, ibu, mak saudara, dan seterusnya. Banyaklah ni. Dalam bab nikah kahwin ada dinyatakan orang-orang yang haram berkahwin sampai bila-bila. Haram mu'abbad. Bersetubuh dengan mahram. Lelaki yang bersetubuh dengan mahram, yakni perempuan yang haram berkahwin dengannya, istilahkan oleh hukum syarak berzina dengan mahram. Istilahkan oleh hukum syarak berzina dengan mahram dan wajib dikenakan hukuman bunuh ke atas lelaki itu. Ini hukuman yang dinyatakan untuk orang-orang yang sedemikian. Kalau dalam undang-undang kita hari ini dia panggil sumbang mahram. Sumbang mahram. Itu tuan-tuan boleh balik tengoklah berapa dia punya hukuman dia. Orang yang melakukan hubungan dengan orang yang mahram. Orang yang ada hubungan mahram dengan mereka. Kalau dalam undang-undang syariah ada sumbang mahram dengan yang haram sampai bila-bila dan sumbang mahram dengan yang haram sementara. Ada dia punya hukuman dia. Tapi hukuman dia itulah, tak lebih daripada denda 5,000, tak lebih penjara 3 tahun dan tak lebih hukuman watan 6 kali sebatan. Itu hukuman yang ada. Jadi dalam Islam, lelaki yang bersetubuh dengan mahram adalah diistilahkan sebagai berzina dan wajib dikenakan hukuman bunuh ke atas lelaki itu. Hukuman ini adalah berdalilkan hadis Nabi SAW, riwayat
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi, mau waqa'a ala zati mahramin minhu faqtuluhu. Kata Nabi, mereka yakni lelaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang menjadi mahramnya, hendaklah kamu bunuh dia. Dijatuhkan hukuman mati bagi yang berzina dengan mahram. Hukuman mati yang dikenakan ke atas lelaki yang mensetubuhi mahramnya ialah kerana lelaki itu dianggap telah menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah menjadi murtad dan dituduh dan disuruh membunuhnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Sesiapa yang menukar agamanya yakni murtad, maka bunuhlah dia. Ini hadis ini bagi orang yang hukuman bagi orang yang murtad. Kata Nabi, orang murtad ini hendaklah dibunuh dia. Setelah diberi beberapa peluang, bukan bunuh terus. Ada beberapa peluang untuk bertaubat dan sebagainya. Yang ke-27. Bersetubuh dengan kanak-kanak. Bersetubuh dengan kanak-kanak. Yang tadi bersetubuh dengan mahram. Kanak-kanak lelaki yang belum baligh yang melakukan persetubuhan haram dengan perempuan yang sudah baligh tak boleh dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang dikenakan ke atas orang yang berzina. Budak-budak, kanak-kanak. Tapi hendaklah dikenakan ke atas kanak-kanak itu hukuman takzir. Ini kena ada tafsiran. Siapa itu kanak-kanak itu? Hendaklah dikenakan ke atas kanak-kanak itu hukuman takzir. Hukuman takzir ini terpulanglah kepada pemerintah untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang sewajarnya. Kita hari ini tuan-tuan sekalian ada akta kanak-kanak. Terbaru ni ada akta kanak-kanak. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan perhati, baca, saya tengok banyak juga kes-kes yang melibatkan kanak-kanak, yang melibatkan budak-budak. Saya tengok macam, kadang-kadang macam mudah tak mudah lah. Tapi lebih kurang tu, dengan beberapa istilah antaranya ialah amang seksual dan sebagainya. Yang ni pun kita tidak mendalami. Ini kena bincang dengan ahli-ahli undang-undang lah. Apa maksudnya. Tapi maknanya undang-undang telah menyediakan satu hukuman yang sangat menjaga kanak-kanak. Tidak boleh ada unsur-unsur seksual dengan kanak-kanak ini. Sebagaimana yang ada dalam akta kanak-kanak. Dan sebelum ini kita ada akta jubana, akta mahkamah jubana. Dan mungkin kita ada beberapa institusi. Ada beberapa institusi yang menempatkan pesalah-pesalah jubana ini. Kalau di Batu Gajah kita ada Sri Putri yang menempatkan pesalah-pesalah jubana. Dan kita juga ada, saya ingat ada sekolah. Sekolah Henry Geni. Ya. Sekolah Henry Geni untuk yang akan ditempatkan pesalah-pesalah jubana ini. Jadi inilah. Dia mengikut
Hukum syarak, maka kanak-kanak lelaki yang belum baligh yang melakukan persetubuhan haram dengan perempuan yang sudah baligh tak boleh dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang dikenakan ke atas orang yang berzina. Tetapi hendaklah dikenakan ke atas kanak-kanak itu hukuman takzir. Hendaklah dikenakan hukuman takzir. Jika kanak-kanak tadi sudah mumayyiz. Mumayyiz, tuan-tuan sekalian, seseorang budak-budak yang boleh membezakan antara baik dengan tidak baik. Itu mumayyiz. Kerana dalam kes zina, baligh adalah di antara syarat yang mewajibkan seseorang yang berzina itu dikenakan hukuman hudud. Jadi, isunya ialah, adakah budak-budak yang melakukan perzinaan dikenakan hudud? Maka jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Yang dikenakan hudud ialah mereka yang sudah baligh. Mereka yang sudah akil baligh. Habiskan 27 ni. Azan dulu tak? Terus. Azan dulu ke terus? Terus. Perempuan yang sudah baligh yang melakukan zina dengan kanak-kanak lelaki. Tadi lelaki. Budak lelaki yang berzina dengan perempuan. Ini perempuan pula. Perempuan-perempuan yang sudah baligh melakukan berzinaan dengan kanak-kanak lelaki yang belum baligh, wajib dikenakan hukuman hudud ke atas perempuan itu. Sebagaimana hukuman zina yang disebutkan sebelum ini. Kerana perempuan itu telah melepaskan nafsu syahwatnya dengan persetubuhan yang haram. Jadi, kanak-kanak tak dikenakan hukuman hudud, tapi perempuan tadi dikenakan hukuman hudud. Walaupun dia berzina dengan kanak-kanak, berzina dengan budak. Lelaki yang berakal dan baligh, yakni mukallaf, yang melakukan zina dengan perempuan yang belum baligh atau gila, kita dah baca tadi, tapi dah ulang sekali lagi dalam 27.3 ini. Lelaki yang berakal dan baligh, yakni mukallaf yang melakukan kesalahan zina dengan perempuan yang belum baligh atau gila, wajib dikenakan hukuman hudud ke atas lelaki itu sebagaimana hukuman zina yang disebutkan sebelum ini. Yang mana berdalilkan nas-nas hadis yang dinyatakan dalam perbincangan kita sebelum ini. Jadi inilah tuan-tuan sekalian, beberapa perkara berkenaan dengan perzinaan di segi hukumannya. Di segi hukumannya, zina yang sudah kahwin, zina yang belum kahwin, zina kanak-kanak, zina dengan orang gila, hubungan dengan binatang, hukuman dengan orang mati dan sebagainya. Jadi, insyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan bincangkan pula berkenaan dengan bukti-bukti pula. Tadi hukuman. Sebelum nak jatuh hukuman itu, kena bicara dan kena ada bukti. Kena ada bukti. Apakah bukti-bukti yang diperlukan. Jadi itulah. Saya ingat cukuplah perbincangan kita untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam.